Okey, kita pergi kepada soalan 8. Kamu tengok buku sendiri ya. Okey. So, cikgu bagi gambar raja TR. Contoh gambar raja lah. Baik. TR ialah 26, QX ialah X. So, kalau ini S, ini X lah. SR, sini 2S. So, kalau sini 2S, sini mesti 26 tolak 2S. So, atas, sebab dia trapezium kan. Kalau trapezium, sini mesti 26 tolak 2S. Okay. So, kadang-kadang bila kamu baca soalan, dapat maklumat benda yang boleh nampak, conteng habis. Conteng habis. Sebab bila nak jawab soalan, senang. Ada orang tak tahu kenapa cikgu label nilai-nilai ini, cakap ya kalau tak tahu. Okay, QS, SSR. Okay, nyatakan luas untuk PQST. PQST. So, bukan seluruh raja, segi 4 itu saja. So, panjang kali lebar dapat dia. Okay, seterusnya cari luas maksimum untuk PQST. So, luas maksimum, kalau kamu ingat, ini adalah soalan. Di sini kawan kamu siapa? Okey, artikel pakai teknik pembezaan ya. Tapi sebenarnya untuk soalan ini, kalau siapa nak pakai pengembunan kuasa 2 tu boleh ya, sebab dia kuadratif. Tapi bagi saya memang pembezaan lebih senang. Tapi kalau siapa nak pakai pengembunan kuasa 2 untuk soalan ini boleh ya. So kamu ambil persamaan, lakukan pembezaan. So maksimum minimum sama dengan kosong, dapat nilai S. Nilai S masuk ke dalam, dapatlah luas maksimum. So ini normal je soalan ikut saja perjalanan dalam peta minta cikgu. Okey, soalan B, kadar perubahan. So ini perubahan yang kadar perubahan maksudnya aplikasi yang ketiga. Ambil persamaan, lakukan pembezaan. Okey, di sini ambil persamaan, lakukan pembezaan, tak payah buatlah, tadi sudah buat. Kemudian gantikan nilai, lepas tu wujudkan satu persamaan, ada DT, atas pergi depan, belakang bawa pergi belakang. Ini normal je. So, kita masukkan nilai X. Masukkan nilai S. So, ini di tengah-tengah. Antara dua ini, soalan bagi kita kadar perubahan luas DLDT. 36, bagi depan. Okay, bagi depan. So, DSDT kita jadi bahagilah. So, dapat nilai ini. Tapi soalan kali ini bukan tanya kita apakah kadar perubahan X. Soalan tanya apakah panjang QS. QS ialah soalan tanya apakah nilai X selepas 3 saat. Apakah nilai S selepas 3 saat. Okay. So, ini sebenarnya uji kamu, kefahaman kamu tentang kadar perubahan. Sorry. Ini kadar perubahan tak tetap nanti. Kadar perubahan macam ini. Oh, ini kadar perubahan yang tetap. Kalau kamu tengok ini, DS, DT sini tak ada T di sini. Maksudnya, kadar perubahan dia sentiasa sama. 2.1107 setiap masa. So, kalau kita punya unit dia ialah apa? Kalau luas ialah sentimeter persegi per saat. Kalau ini maka akan jadi panjang. So, sentimeter per saat lah. Maksudnya 1 saat perubahan dia ialah 2.11. So, selepas 3 saat. Kejap, cikgu cari ruangan tulis kejap. So, kita tahu ni ds dt ialah berapa? 2.1107. Okay. So, ini maksudnya 1 saat, positif maksudnya dia bertambah lah kan. Dia bertambah 2.1107. Kalau 3 saat, berapa dia bertambah? Ini darab lah cikgu. Darab lah. 1 saat 2.1110, 3 saat kita darab 3 lah. 6. So apa jawapan? 6. Betul.
Betul? Betul. Okay. Tapi ini ialah perubahan dia. Bukan sebab soalan bukan tanya berapa perubahan panjang tu. Soalan tanya apakah panjang dia. Apakah panjang dia. So kita kena tahu panjang asal berapa. Panjang asal berapa? 5. Panjang kejap. Apabila S ni. Panjang asalnya waktu dia luas 36. So kamu kena check lah. Bila luas 36, bila luas 36 apakah S? Boleh. Kita ambil persamaan ini ya. 26S tolak 2S kuasa 2. 26S tolak berapa? Lupa sudah. Berapa? 2S kuasa 2. Okey, 2S kuasa 2. Soalan kan bagi itu kadar perubahan. Oh, tak boleh buat sebab kita tak tahu perubahan asal dia berapa. Kejap. Kadar perubahan luas. So, kita tak boleh tahu maksudnya kadar dia adalah S. S itu set 3 lah, set 5 lah kan? S itulah panjang dia kan? Panjang QS. S itu set 5 lah. Tak payah kira lah. Kita tak tahu luas, kita terus tahu panjang dia. Panjang dia set 5 kan? Sorry, padam. S asalnya ialah set 5. So, apakah panjang baru? Betul ke cikgu Pak? Panjang baru ialah set 5 tambah 6.3321. Apa jawapan dia? Kira untuk cikgu kejap. $8.57. 8.57. Cikgu cek skema kejap. 8B. 8B. Betul lah. Tapi cara saya berbeza dengan dia. Dia pakai pengamiran. Tapi bagi saya tak payah. Tak payah pengamiran. Macam ni aja. Macam ni aja. So, dia uji kefahaman kamu tentang apa maksudnya kadar perubahan ini. So, satu saat bertambah 2.1107. Dengan syaratnya, cikgu hanya boleh buat macam ini kalau di sini tidak ada pemboleh ubah. Kalau dia tak ada pemboleh ubah, maksudnya dia perubahan sentiasa sama. Kalau di sini ada T ke, kalau ada T itu maksudnya dia punya perubahan akan berubah ikut masa. Contohnya kadang-kadang makin lama, katakan macam kita lari lah, stamina kita. Makin lama kita lari makin kurang. So kita kadar perubahan jarak setiap masa berlainan. Sebab makin lama makin tak ada tenaga. Tapi kalau sini tak ada T di sini. Teacher. Apa dia? Kalau ada T tu tak boleh buat cara yang macam teacher buat ke? Ya. Kalau tak ada kalau ada T tak boleh buat macam cara saya, kena buat macam buku teks melibatkan pengamiran. Maksudnya kita kena wujudkan satu persamaan dalam sebutan T. So kalau awak ada DSTT, awak nak wujudkan persamaan dalam T, maksudnya awak buat pengamiran kepada dia lah. Sebenarnya jawapan serupa je kan? Kalau awak buat pengamiran, dia kalau nak terang kepada kamu mungkin awak tak berapa nampak. Tujuannya kita dapat dulu persamaan dalam T. So ini dapat 2, kita buat kamiran lah. Kita buat kamiran 2.1107T tambah C. Lepas tu cikgu kan tadi tanya apakah panjang asalnya? Panjang asalnya maksud apa? Waktu T kosong apakah X dia?
Tadi kita daripada soalan tu kita tahu bila T kosong X asalnya 5. So awak dapatlah X sama dengan 2.1107T tambah 5. So kalau kamu buat untuk soalan ini boleh juga selepas 3 saat. 2.1107 3 tambah 5. Dapat jawapan yang sama. Sebab kalau kamu tengok, walaupun penerangan cikgu berbeza, tapi apa yang tulis di sini sebenarnya sama dengan ini. Boleh? Sama je. Tapi penerangan yang berbeza. Okay? Dan kita mesti gunakan kaedah ini kalau sini ada T. Kalau sini tak ada T, awak boleh pakai cara ini saja. Kenapa cikgu pakai cara ini? Sebab cikgu pernah nampak soalan jenis ini. Okay? Yang tak ada T punya dia tanya uji kefahaman awak tentang kadar perubahan. Okay? Boleh ya? Okay, soalan C, cari perubahan hampir bagi luas PQST. Oh, sebelah sana asyik tak pakai aja kan? Okay, itu senanglah. So, itu kegunaan yang keempat lah. Hampir persamaan, lakukan pembezaan, tak payah buat, sudah buat. Hanya kita gantikan nilai X yang asal, dapat nilai. Dia mesti di tengah-tengah. Atas pergi depan, bawah pergi belakang. Tapi delta. Okay, ini 18. So, cikgu kata 2 kepada 1.08. Kalau nak tahu perubahan dia, nombor baru tolak nombor lama. So, akan dapat negatif. Okay, awak tulis macam ini pun boleh. Ataupun awak tulis negatif 0.02 pun boleh. Lepas tu darab dapat jawapan ni. Okay, so ini perangkat dia. Selalu kamu suka nombor besar tolak nombor kecil. Nombor baru tolak nombor asal dia. So, bila dia berkurang, automatik awak dapat negatif. Okay, so soalan ni mungkin susah di bahagian ini aja. Susah di bahagian ini saja. Yang lain tu macam biasa. Yang lain tu macam biasa. Okay. Okay, pergi kepada soalan 9. Okay. Raja menunjukkan segitiga ABC dan CDE. Garis lurus AE bersilang dengan garis lurus BD pada titik C. Okey, di sini kalau dia hanya ada ayat bersilang, tidak semestinya berserenjang walaupun gambar raja nampak macam berserenjang kan. Tapi di sini sebenarnya tidak bawa masuk berserenjang. Kamu jangan tengok bersilang terus angkat dia berserenjang, tak ada walaupun gambar raja nampak macam tu. Okey sebab dia cakap bersilang saja. So persilang maksudnya titik C ini sebenarnya ialah titik persilangan lah kalau awak ada dua persamaan. Okay. Lepas tu dia kata C ini ialah titik tengah bagi AE. Oh, kalau itu tak payah cari titik persilangan lah. Kita pakai sifat titik tengah. Okay, lepas tu BC, CD, 2, 3. Soalan tanya apakah koordinat D? So mula-mula cari titik C, lepas tu cari titik D ya. So cikgu tengok kerja je. Yalah. Mula-mula kita cari titik C dulu iaitu pakai rumus titik tengah. Lepas tu kita masukkan nisbah. Okay, pakai rumus MM punya. Dapatlah koordinat D. Dapatlah koordinat D. Okay, dan macam cikgu pernah terang dalam kelas bila awak nampak nisbah macam ini. Okay, ingat lagi tak? Macam mana nak buat keputusan untuk jawab soalan ini saya kena pakai MM ke saya kena pakai rumus jarak? Apa lagi ingat? Kalau nampak nisbah macam ini. Kenapa tahu sekali ini pakai MM bukan pakai rumus jarak? Sebab nisbah locus. Bukan sebab nisbah, sebab Sama locus. Kalau pakai jarak punya soalan tanya persamaan. Kalau soalan tanya koordinat itu kamu pakai rumus nisbah. Rumus MN. Boleh Kalau sekarang soalan tanya apakah satu locus locus itu dengan dia bergerak dengan keadaan BC CD sama dengan 2 3, maka kamu kena ubahlah jadi BC per CD ialah 2 per 3. 3 BC sama dengan 2 CD. Lepas tu pakai rumus jarak. Kalau soalan tanya apakah persamaan locus. So selalu ingat kehendak soalan yang menentukan
kita nak pakai rumus MN ke, kita nak pakai rumus jarak. Bila dia bagi bentuk-bentuk nisbah macam ini, ataupun kadang-kadang dia bagi benda-benda macam ini. Macam nak buat keputusan. Kehendak soalan yang menolong kita buat keputusan. So, cikgu padam ini. So, memang betul lah ini sebab cikgu tanya koordinat soal pakai rumus MN. Lepas tu cikgu tanya apakah luas segitiga CDE. C sudah cari, D pun sudah cari, E. So, susun sajalah. Ini itu sajalah ya. Jangan lupa titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik pertama ulang balik. Okey. Dalam exam ya, kalau tak bagi baris pertama tak ada markah sampai bawah ini baru diberi markah. Okey. Sama ada awak nak tulis 14 kali negatif 6 macam ini pun boleh ataupun awak tulis hasil jawapan dia. Semua ini kena tulis. Tapi tak boleh terus bagi saya ini. Tak boleh terus bagi ini. Kamu boleh bagi saya 14 kali negatif 6 berapa di sini. Ini negatif 14, ini 35, ini 49, ini negatif 30. Okay, belakang itu negatif 28. Lepas tu bagi negatif 54 boleh. Tapi jangan terus ke sini sebab peruntukan markah di sini. Setiap satu ini betul. Sudah ringkaskan pun boleh tapi cikgu kena nampak 6 angka ini dengan betul. So, lepas tu, modulus dapat positif, dapatlah 27. Okey. Soalan B. Titik P bergerak di sepanjang lilitan sebuah bulatan dengan diameter AB. Kena faham dulu macam mana titik P ni Balik kepada soalan ni. Titik P bergerak di sepanjang lilitan sebuah bulatan. So, titik P adalah satu bulatan. Lokus P ini dia bergerak kan, so maksudnya dia adalah satu lokus lah. Dia adalah satu bulatan dengan diameter AB. AB di mana? So maksudnya dia macam ini. So sebenarnya soalan ini uji diameter dia di sini. Dia sebenarnya uji kamu tentang macam mana lukis lokus. Tingkatan 3. Bila awak nak lukis bulatan macam ini? Ada satu titik. Jaraknya dari satu titik sentiasa berapa unit kan? Titik itu ialah pusat kan? So kalau sekarang AB itu dia kata ialah diameter. So maksudnya apa yang awak tahu tentang pusat ini? Tengah-tengah. Ia ialah tengah-tengah, titik tengah. Boleh? Okey, katakan cikgu namakan dia dengan A, B, C, D, E. Katakan cikgu namakan dia dengan F. So sebenarnya lokus ini apa yang dia nak cakap? Titik tengah. Jarak dari titik F sentiasa berapa? Sentiasa sama dengan jejari dia kan? Soalan ni berapa jejari dia? Ada tak? Okey, di mana letak jejari dia? F pergi B. Okey, F pergi B pun boleh, F pergi A pun boleh. Okay. So maksudnya lokus kita ialah P. Lokus kita ialah P. So titik ni daripada pusat. Pusat kita, cikgu namakan dia sebagai F di mana F ialah pusat bulatan Okey, sama dengan jejari. Jejari ialah, kalau ikut tadi awak kata jejari ialah FB. So ini dia. PF sama dengan FB. Cikgu tengok kawan kamu buat So kawan kamu salah kan? PB betul tapi bukan PA kan? Dia kena pergi PB boleh tapi dia kena pergi kepada pusat bulatan. Boleh? Siapa buat lupa nama dia. Siapa yang buat? Syuki. Boleh Syuki. Yang awak buat ni, awak buat punya ini ialah ini. Tadi kita punya AB di sini kan? AB di sini. Awak punya ialah ini. Lokus dia sentiasa sama sebenarnya ini. Jaraknya daripada dua titik sentiasa sama. Boleh? Boleh. Okay. Kita buat balik soalan ini
idea sudah ada, kita buat balik ya. So, kejap. Kena cari ruangan. Kejap. Okey. Senang cikgu padam sajalah bawah tu kan. Sebab C you pun tak buat lagi. Kejap. Katakan, Syikin, you sudah buat sampai sini. C ni sebenarnya awak boleh terus saja. Nak tentukan, katakan inilah locus awak. Katakan inilah locus awak. Macam nak tentukan dia melalui titik ini ataupun tidak? Tak sure lah cikgu. Siapa tahu? Macam nak tahu satu titik dilalui oleh satu persama ataupun tidak? Ganti masuk saja. Maksudnya awak buatlah negatif 8, 5 tolak 20, negatif 2 tolak 52. Dan awak kira nilai dia. Kalau sama dengan kosong, dilalui. Kalau tidak sama dengan kosong, tak dilalui. Boleh? Boleh. Okay. Sebab kalau dia dilalui oleh garis itu, maksudnya dia mesti boleh memenuhi persamaan itu. Boleh ya? So sebenarnya boleh sambung buat dah sebab awak boleh dapat markah kaedah. Maka jawapan cikgu tak pasti, tapi maka kaedah pasti boleh dapat punya. Okey, satu lagi. Katakan tadi awak buat ini betul. Jawapan ini pun tak dapat markah penuh. Siapa tahu kenapa? Katakan persamaan itu PA, PB adalah betul. Kalau tulis sini, awak pun tak dapat markah penuh. Apa masalah Syikin? Siapa tahu? Ataupun Syikin sendiri tahu? Jawapan ini ada sikit masalah. Siapa nampak? Cikgu tak tengok untuk mengingat. Apa dia? Tak ringkaskan? Ya, tak ringkaskan. Sebab 8, 20, 52, sekurang-kurang dia nombor genap mesti boleh bahagi 2. Silap-silap boleh bahagi 4. Boleh bahagi 4 pun. Boleh ya? Tapi atas itu sudah salah lah. Hanya cikgu memandangkan sudah sampai sini cikgu terangkanlah kesalahan yang mungkin berlaku. Kerana kita memaju. Sudah panjang jadi pendek. Kita so happy lah. Jangan lupa cek nombor ini boleh diringkaskan ataupun tidak. Kalau tidak penat kita buat, maka tak dapat. Sama dengan orang buat langkah pertama sudah berhenti. Sangat rugi ya. Dan ini selalu berlaku tau. Sebab kita penat buat kan. Okey, cikgu potong ini supaya saya boleh masukkan kita punya. So, kalau kamu masih ingat tadi kita punya idea ialah, okey, inilah AB. Locus kita sebenarnya ialah ini. Okey, melalui titik tengah. Cikgu namakan dia sebagai F lah. Label aja. Sebab nanti markah bukan di sini. Markah sampai awak masuk ke dalam rumus. Kemudian ini jejari kita. Ini jejari kita. So tadi kita kata ialah PF sama dengan BF ataupun FB ya. Okay. So locus ialah XY. Oh, F belum cari. Okay, cari F dulu. Syiki. Macam nak cari F? Guna titik tengah formula. Okay. Titik tengah punya formula kan? Okay, 3. Cikgu buat kalau salah cakap lah. 2 tambah negatif 8 per 2. So, sama dengan 1 negatif 3. Betul? Betul? Betul. Betul ha? Okey. So ini 1 negatif 3. Ini juga 1 negatif 3. B negatif 1 negatif 8. Kalau siapa tulis AF pun cikgu terima Walaupun nilai perlainan jawapan tak akhir sama Hanya cikgu ikut perkembangan tadi ya. Okey, so kita pun masukkan rumus locus tu. Okey. Syukin sebut. X tolak 1. Y tambah 3. Okey. Kurungan pertama.
Negatif 1. Tolak 1. Okey. Negatif 8. Tolak negatif 3. Tolak negatif 3. Tambah 3 lah tolak negatif 3 pun boleh lah. Cikgu ruangan tak cukup ni. Okey. Kamu kira belakang cikgu kembang depan Belakang tu berapa? Sebelum punca kuasa 2. Negatif 2. Kuasa 2. Puak habis lah. Puak habis. Jumlahkan aja. Berapa? Dua 9. Okey, 29. So nak buka punca kuasa 2 ni, buka aje lah kan? Okey. So S kuasa 2 tolak 2S tambah 1 tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 9. Okey, cukup pindah terusan. Tolak 29 sama dengan kosong. Okey, ringkaskan. X kuasa 2. Negatif 2X. Tambah Y kuasa 2. Tambah 6Y. Tolak 19. Sama dengan kosong. Okey, cikgu cek jawapan kita. Okey, betul. Okey, so C sekarang kita buat. So nak tahu C ialah apa C ialah apa? Tak ingat. 5 negatif 2. 5 negatif 2. Okey, nak tahu dia lalu tak lalu. So kita akan dimasuk. You kira cikgu main masuk aja Negatif 12. Okey, negatif 12. Tidak sama dengan kosong. So kesimpulan lalu ke tak lalu? Tidak. Tak melalui. Okay. Kita tak boleh terus tulis sama dengan kosong di belakang sebab kita tak tahu lagi. Kita nak tahu dia lalu ke tak lalu. Okey. So jawapan tak lalu. Okey. Ya. Okey, soalan 10 Atika punya kerja. Okey. So macam biasalah jadual ingat dua tempat perpuluhan dan mesti seragam. Okay, atas ini you nak ubah tak ubah sebenarnya tak apa sebab dia memang putus. Tapi bawah ini mesti seragam. Jangan kejap satu tempat perpuluhan, kejap 3 tempat perpuluhan. Okay? Kalau 2 semua 2, kalau 3 semua 3. Jangan satu sekurang-kurangnya 2. So okey lah. Okay, prok titik cikgu sudah go through, tak ada masalah. Garis penuaian terbaik pun okey lah. 1 titik di atas, ini kira sama balance line, satu atas sikit, satu bawah sikit. So okey lah, seimbang. Okay, nanti awal ada masa baru tengoklah ya. Okay, hanya ini. Soalan ini pertama dia tanya apakah nilai X bila Y, dia lain sikit yang kita biasanya. Biasa kita akan tanya apakah nilai X bila Y sama dengan apa kan. So tahun lepas dia punya perangkat di sinilah ataupun dia punya kebat di sinilah. Dia luar biasa sikit. Dia bagi dalam keadaan macam ini. Okay. So dia bagi dalam keadaan macam ni. Kalau kamu tengok paksi yang ada pada kita, satu ialah XY, satu ialah X. So kita tengoklah kalau ini ada SY, biasanya dia ada kaitan dengan ini. So apa yang kita buat, kita ubah sehingga SY. Okay. So mula-mula tarik silan, lepas tu ini pun kuasa 2, ini kuasa 2, kita boleh tarik keluar, boleh pindah punca kuasa 2. Okay. Okay. Dan di sini kita tak letak negatif sebab dalam jadual kita nampak X positif, Y positif. So sini memang kita tak akan ambil negatif 2 lah. So kita hanya ambil positif 2. Ambil positif 2. So awak baca dalam graf positif 2. Kemudian turun ke bawah. Hanya Atika, baca koordinat ini. Satu petak kecil berapa Atika? 0.1. 0.1 kan?
So sampai sini 2.6 kan? Sampai sini 2.7 kan? Awak punya di tengah-tengah kan? So jawapan 2.7. dia sampai kandang sini 2.7. Boleh. Cikgu besarkan. Okay. Ini tempat 2.6. Ini tempat 2.7. Awak jatuh di tengah-tengah. 2.65. Okay. Kalau tak boleh kamu ini macam buat titik tengah. Tambah 2 nombor ini bahagi 2. 2.65 lah. 2.65. Sebab kalau ikut awak punya macam mana cik tak boleh terima 2.6. Sebab kalau banding 2.6 yang 2.7. 2.7 lagi dekat. So 2.65 inilah masalah sikit. So ini kalau awak bagi 2.6 memang cikgu tak terima lah. Sebab banding 2.6, 2.7, 2.7 lagi dekat. Tapi yang lebih tepat kalau awak bagi saya 2.65 untuk graf U. Orang lain mungkin lain cikgu tak tahu. Tapi graf Atika sepatutnya 2.65. Okey, B. Cikgu tanya, cikgu minta tulis dia dalam bentuk linear. Dan kalau kamu tengok soalan ini pun dari atas, so sebenarnya soalan ini mesti ada kaitan dengan atas. So maksudnya kita nak sini XY. So apa yang Atika buat? Darab X. So tapak ini. Dan kalau kamu tengok, inilah paksi Y dalam graf kamu, inilah paksi X dalam graf kamu kan. So ini mesti sama dengan kecerunan kamu. Ini mesti sama dengan kecerunan. Yang satu lagi ialah pindasan Y. Dan untuk tapak kecerunan dan pindasan Y tak ada kaedah lain selain daripada kalau kecerunan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So untuk Atika punya dia pilih 5 dan 1 cikgu terima sebab garis dia memang lalu 2 titik itu. Lain orang lain cek graf sendiri Okey, pindasan Y tak ada cara lain buat selain daripada baca di sini. So untuk Atika punya memang 4. So okeylah. Kamu punya tak semestinya 4 tapi kawasan inilah lebih kurang So sama dengan 4 selesaikan. Sama dengan kecerunan selesaikan. So okeylah So, untuk soalan 10 ini dia punya mungkin lain sikit kepada kamu ialah soalan B1 lah. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Soalan taburan nombor. Bukan. Soalan apa? Sebab menghasilkan sejenis dibungkus secara sising semula akan untuk manakala yang kurang itu akan dibungkus semula. Ini menunjuk bukan taburan nombor. Tak cakap taburan nombor B baru taburan nombor Okey, soalan ni uji cikgu faham soalan tu. Kalau 75 hingga 80 akan dipasangkan. Maksudnya tengah ini akan dipasangkan. Kalau di luar julat itu akan dibungkus semula. Maksudnya ini akan dipasangkan. Ini bungkus semula. Lebih pun kena bungkus semula. Okey. Sebab ni akan rugi kot. Okey, ini pun bungkus semula. Okey, ada 2 nak bungkus semula Okey, Raja 2 menunjukkan GC sebukutan bilangannya pada satu masa tertentu. Semua ada 100 bungkus lah. Semua ada 100 bungkus. 97 akan dipasangkan, 1 akan 3 akan dibungkus semula So cari min bilangan bungkusan dipasangkan. So di sini sebenarnya dia ialah soalan binomial dah. Macam cikgu kata kan, awak nampak tak B ini ialah soalan normal. So A itu soalan tak ada taburan lain lah. Taburan binomial je awak belajar. So macam mana kita nak baca ini Sebenarnya ada 2 kepalang kalian saja. Satu ialah kepalang kalian dipasangkan, satu ialah kepalang kalian dibungkus semula. So cikgu sofong saja So berapa kepalang kalian dipasangkan? Atika, berapa jawapannya? Ya, kepalang kalian dipasangkan. 0.97. 0.97. Yang bungkus semula? 0.03. 0.03. Ada orang tak tahu kenapa Atika cakap macam ni?
Ini sebab 97/100. Yang bawah ini sebab 1/2/100. Boleh ya? Okey, sekarang cikgu tanya Ming. Soalan binomial kalau tanya Ming pakai formula itu saja. Ming sama dengan MP kan? So masuk ajalah. Ming sama dengan MP kira. Okey. N soalan pagi 5,000. Masuk ajalah. Okey, B kalau 6 bungkus dipilih. Cari kepalang kalian 2 itu dibungkus semula. So P X sama dengan 2, tapi kamu kena ingat kali ini yang berjaya ialah dipasarkan ke dibungkus. Adika macam nak buat keputusan? Cikgu tengok you pilih dibungkus. Kenapa you pilih macam ini? Dekat soalan kata dia hantar untuk bungkus. Okay. So ingat bungkus pasal mana satu ialah berjaya bukan ikut pengalaman. Okay. Kalau boleh pasarkan mestilah berjaya kan? Tak. Ikut kehendak soalan. Soalan bungkus semula. So bungkus semula ialah berjaya. So betul lah Adika letak macam ini, dapatlah jawapan dia. Boleh ya. Exam mesti tunjuk rumus baru tunjuk jawapan. Jangan terus PX sama dengan 2 terus bagi saya jawapan. Dan nombor ini kecil bagi 4 angka bererti. Boleh ya. Okey, B3 dia pilih 10 bungkus secara rawat, cari kepalang kalian terdapat lebih daripada 2. Lebih daripada 2. Adika 2 boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh. So cikgu tengok you pakai teknik buang kan? Kenapa you tak buang 2? 2 kan tak boleh. Oh. Okey. So itu tempat silap dia. Satu lagi kena tolak. Iaitu bila X sama dengan 2. Ataupun sudah ada kira kan? Pakai sajalah ya. Tolak 0.01195. Kira balik. Berapa Adika? 7009. 0. 7009. Takkanlah makin besar tadi 0.03 je. Tolak lagi mesti lagi kecil. Ada satu lagi kosong di tengah kot. 0.03451 tolak 0.01195. Takkan lagi kecil? 0.0226. 02 256. 256. Saya jawapan kejap. Sorry. Tidak sepatutnya pakai ini. Sebab ini pilih 10 bungkus. Tadi ini pilih 6 bungkus. Sorry. Kira balik. Sorry. Faham maksud saya? Dia punya N sudah berlainan. Ini N 6 kan? Ini N 10. So, kira balik. Tolak 10 C2 0.032 0.978. Kira balik. Sorry. You kira yang belakang ini. Lepas tu jawapan asal itu tolak dia cukup. Oh, yang tadi you kira itulah ya. 0.7 lebih punya. Jawapan kuku 0. Dapat 0.02. 0.00. Dan nilai apa lagi kita silap ni?
Jawapan okey, 10 bungkus ini bungkus semula. Lebih daripada sorry. Kali ini banyak silap kita ni. Dia nak lebih daripada 2 bungkus kelepek yang mempunyai jisim di bawah julat. Di bawah julat. Di bawah julat maksudnya ini aja lah. Cikgu salah faham ke? Di bawah julat maksudnya ini aja lah. Betul tak? Bukan 0.03 yang P dia, tapi 0.01. Kefahaman cikgu betul ke? Kamu punya BN lebih baik daripada cikgu. Betul. So sini 0.01. Banyak kena tukar. Nanti ya, enlarge. So sini jadi 0.01. So ini 99. 199. 199. Okey, bekerjasama. Atika tekan ini, Shikin tekan ini. Ilya masih ada? Ilya tak ada lah. Haras masih ada? Tinggal siapa lagi ada? Ada cikgu. Okey, Haras tekan yang kita akhir tu. Boleh kan? Sekejap You tekan ini ya. Ada calculator pada you? Ada. Ada. Okey, kamu tekan. Teacher, tu Atika negatif dapat 10C You tekan 10C2 belakang cukup. Okey. Okey, Atika? Atika? 0.9044. 4. Atika nanti you standby tolak semua itu Okey. Ashiki. 3.87. Bentuk piawai Okey, tak apa. 3.8 7 darab 10 negatif 11. negatif 11. 11. Macam ni. Nanti. Kejap. Kenapa dia cakap? Saya tengok buku dia kata benda ni 1/3. Kejap. Lebih daripada 2. Kenapa 1/3 Kelepek yang mempunyai jisim di bawah julat. Dia make error sebab dia terlalu kecil. Cikgu tanya cikgu lain dulu sebab skema kata tengah-tengah ini 1/3. Kenapa? Cikgu pun tak nampak. Dia kata ini ialah 1/3, ini ialah 2/3. Kenapa? Cari kebalangan minta. Cikgu. Dapat jap. Cik saya tahu. 0.0 Berapa kali 0? 15. Ni nak tulis 10 dengan yang darab 10 negatif 3 tu. Apalah, Shikin sudah bagi penduk piawai, ibu bagi saya penduk piawai. Okey. 4.152 kuasa 10 negatif 3. Negatif 3. Shikin, kenapa you punya begitu kecil? Siapa silap ni? Cikgu tak ada kalkulator.
Siapa lagi ada dalam ini? Okay, tapi tak apalah, soalan ni kita hold on kejap sebab cikgu tengok skema kata ini 1/3. Tapi saya tidak tahu kenapa dia 1/3. Siapa yang cakap? Tak dengar suara you? Macam ada orang cakap? Dah. Cikgu cek balik ya. Cikgu cek balik. Kenapa 1/3? So A3 hold on kejap. Cikgu tanya cikgu lain dulu. Sebab cikgu tak kenapa. Kalau ikut cikgu, inilah keadaan dia. Tapi pukul bagi 1/3. Nanti cikgu tanya. Okey, soalan B. Okey, ini taburan normal. So dia bagi, kita tahulah dia punya itu, N dia, kalau normal yang pertama tu mean dia 12. Okey, mean dia 12. Variance 25. Okey, daripada ini 12, 25. Kita tahulah ini ialah mean dia. Atau kita kata ini. Ini kita tahu ialah variance. So kita boleh tahulah sisihan piawai kita ialah 5. Mean kita 12. Okey. Lepas tu dia bagi satu persamaan ini. Dia bagi satu. Kita tak pernah nampak soalan ini. Ini pun pertama kali cikgu nampak dia. So dia bagi persamaan ini. So mula-mula. Siapa yang buat soalan ni? Lupa lah. Okey, Atika. So Atika bawa dia turun. Atika, ini pergi ini. Mana baris ini pergi? Saya buat macam yang nisbah vektor tu. Nisbah vektor. Okey. Kalau itu kita tidak boleh buat macam tu sebab ini dengan ini ada satu hubungan sebenarnya. Cikgu cuba terangkan kepada kamu. Okey, cikgu katakan, cikgu tak tahu K berapa. Katakan cikgu wakil mana-mana lah. Cikgu wakilkan dia K. Okey. Ini. Di mana tempat dia? Kalau K di situ, kita akan label di sebelah kiri ke kanan. Adik di tempat 1 ke di tempat 2? X lebih besar daripada K. 2. Okey, tempat 2. Okey. Lepas itu, untuk ini, mana tempat dia? 1. Tempat 1. Apa yang kamu tahu tempat 1 dengan tempat 2 ini? Apa hubungan antara mereka? Oh, tambah sama dengan 1. Tambah sama dengan 1. So, kita kena gunakan ini. So, maksudnya, okay, kalau kamu pening, kita pakai huruf lain. Cikgu pakai huruf lain sebab awal lebih biasa dengan satu alfabet aja. Nanti cikgu tukar balik kepada yang betul punya. So, katakan hijau punya cikgu pakai X. Hijau punya cikgu pakai S. Kuning punya cikgu pakai Y. So, sebenarnya di sini ada dua persamaan. Satu ialah S per Y sama dengan 1/4. Dan satu lagi ialah S tambah Y sama dengan 1. Okey? Boleh So kita selesaikan. Tujuan kita sebenarnya nak apa? Kita nak ini. Kita nak X. Y dapat tak dapat tak kisah. Yang pentingnya kita nak dapat X. Cikgu ikut awak lah sebab awak pilih macam ini. So minat kita nak dapat X ya. Minat kita nak dapat X. So kalau nak cepat macam mana? Adakah buat persamaan serentak? Yang persamaan 2 tu Y sama dengan 1 tolak X. Okey. So kita Masuk dalam. Okey, sambung. Dapat. Sorry. Cikgu jangan pakai S. Sebab di sini ada SY. Takut awak keliru nanti. Cikgu pakai AB lah ya. Sebenarnya sama je. Tapi sebab di sini ada SY. Cikgu takut nanti awak keliru dengan dia. Sorry ya. Cikgu pakai AB. Kejap.
apa A per B A per B, A tambah B. So kita nak A kan? Okey, B sama dengan 1 tolak A. Okey, 1 tolak A. Okey, sambung. 4A sama dengan 1 tolak A. A sama dengan 1/5. A sama dengan 1/5. So maksudnya inilah A kita kan? Inilah A kita. So ini sama dengan 1/5. 1/5. Itu tempat silap you lah. So kita ubah ini 1/5. So ini bukan 0.25 tapi 0.2 je lah ya. So 0.2. Ini 0.8. Ya, silap itu saja. Okay, lepas itu baca balik. Apakah nilai yang betul? 0.8416. Okey. Cari nilai K semula. Cikgu nak jawapan dah. Tak cepat. Okey, jawapan tak akhir. $16.21. Okey. Boleh So cikgu hutang kamu 11A3 So cikgu nak tanya cikgu lain kenapa 1/3? Mana tempat cikgu salah faham Okey, kita pergi kepada soalan 12, soalan kinematik. So berhati-hati ya, ada 2 hak laju. 1A, 1B ya. So kamu ambil B dulu. Okey, B punya cikgu bagi hak laju. Okey, cikgu bagi ini. So awak beza balik awak kamil. Tanpa C pasti kosong ke? Sebab dua-dua bergerak dipanjang laju diberi ini B diberi dengan keadaan T masa dua-dua jarum. So maksudnya memang dua-dua bergerak dari tempat yang sama C kosong. Tapi otak mesti fikir sekali ya. So okey, ini betul. Ini untuk halaman. Apa ni? Kenapa jadi macam ini? Silap. Okey. So ini betul. Okey, lepas tu A tu pun buat kejap. A cikgu bagi ini juga. So awak bezakan, awak kamilkan. Okay, soalan A cikgu tanya A. So tak ada kaitan dengan B. Abaikan B, tengok A saja. Hak laju maksimum A kosong. Okey, A kosong tapak masa tapi soalan nak hak laju. Ganti ke dalam V. Sebenarnya tak susah. Hanya awak berhati-hati mana satu nak pakai Okey, B. Bertemu. So bertemu, cikgu pernah beritahu kamu bila S mereka sama. Kalau mereka kita rujuk kepada tempat yang sama So S dia sama. So S ini sama dengan S ini. So awak kira tapak kubit. Kubit biasanya kita tak boleh buat. Tapi kalau kamu tengok sini ada faktor sepunya. So kita tarik keluar. Bila tarik keluar sini tinggal kuadratif. So kita boleh buat ada 2 jawapan. Ambil jawapan positif. Kenapa? Sebab masa tak boleh negatif. Sebab masa tak boleh negatif. Di sini sebenarnya ada satu jawapan lagi iaitu T sama dengan kosong sebenarnya. Sebenarnya penulisan awak sepatutnya ialah ini Kejap. Sebab you buat kaedah ini. Sebenarnya ada 2. Satu ialah T sama dengan kosong. Satu lagi T ini. Dan lepas itu kita pilih jawapan ini sebab T sama dengan kosong maksudnya mereka mula di tempat yang sama. Soalan tanya mereka bertemu. So kita ambil dia bertemu sekali lagi lah. Ini waktu permulaan dia. Sepatutnya ada 2. Satu di sini. Kemudian cabang ini buat macam ini. Tapi okey lah sebab dia diabaikan soal selamat. Okey, jumlah jarak dalam untuk A. So kali ini B pakai sekali aja So A dia tanya AP2 tanya jarak A aja 5 saat. So kalau awak pakai teknik graf, pastikan awak laka awak kena laka. Tak kena sebab kita kena tengok bawah graf, atas graf. Bawah pasi S, atas pasi S. Yang bawah punya kena letak modulus. Yang atas punya tak payah. Okay. So bila awak cek 0 sampai
tempat bertukar ialah 5 dan 1. So betul lah 0 sampai 1, 1 sampai 5. So jangan lupa lah tunjukkan macam mana Kamil, macam mana ganti nilai, kemudian baru boleh bagi jawapan. Okey soalan ini tak ada apa yang special lah biasa je. Dah siap lah. Soalan 13. Okey. Kalau kamu tengok A1 bunyi dia nyatakan tau. Maksudnya tengok aja. Sebenarnya daripada ayat itulah harga pahang C mengusut 20%. So mengusut 20% 80. Itu aja. Dia bunyi dia pun nyatakan bukan cari. Okey. A2 baru kita pakai formula indeks harga. 20 di atas, 18 di bawah. Dapat jawapan. Dan cikgu ingatkan jawapan jangan lupa 2 tempat perpuluhan khasnya melibatkan duit Okey. B cikgu bagi peratus penggunaan paham itu. Kalau kamu tengok soalan itu macam ada tertinggal sesuatu kan? Tapi sebenarnya dia awak sendiri tahu sebab kalau peratus jumlah dia mesti 100. So sendiri isikanlah. Dia bukan lupa, dia sengaja. Hanya soalan sebelum ini yang kita nampak dia biasanya letak satu huruf di sini. Kali ini dia terus kosongkan. Okey. Tapi kita tahu nilai dia sebab jumlah 100. Kemudian tanya indeks kubahan. Masuk ajalah, masuk formula dapat jawapan. Okey, ingat kita hanya per 100 sebab kita tahu jumlah dia. Kalau awak tak pasti awak buatlah 60 tambah 35 tambah 5 bukan tiap kali per 100 Okey, lepas itu C cikgu tanya kos buat bungkus ini melibatkan 3 tahun punya. Dan kalau kamu tengok perubahan dia ialah makanan, maksudnya semua. So kita terus buat sekali ini saja. Sekali ini saja. Tak payah buat setiap item. Sebab dia bagi maklumat ialah lamsam punya, sekaligus punya. So naik 40% maksudnya 140 Yang ini jawapan tadilah. Hati-hati isi bukan tiap-tiap kali di atas. Kadang-kadang satu atas, satu bawah Tapi memang betul lah kawan kamu isi. So awak kira dapat ini. Ini ialah indeks kubahan. Tapi soalan bukan tanya indeks kubahan Soalan tanya harga jualan sebungkus makanan itu. Okey, yang awak kira ini ialah cost. Ini ialah cost. Okey, lepas tu dia kata harga jualan sebungkus makanan ialah 43. Dengan keuntungan dia 5. So sebenarnya cost dia awak dah kira balik lah. Senang aja kan. Ini jualan dia, ini keuntungannya, inilah cost dia. Inilah perangkat dia letak. Perangkat yang dia letak dia. So lepas itu tak ada apalah. Kita pakai rumus indeks harga, kira. Okay. Kalau kamu tengok soalan yang 4 markah pun awak hati-hatilah. Maksudnya ada berapa step. Lihat. So soalan ini kalau bagi saya inilah perangkat dia letak. Ini perangkat yang letak. Sebelum ini tak pernah nampak inilah. Sebelum ini biasanya lepas kira baru dia tanya berapa jualan dia. Kalau untung dia RM5. Tapi kali ini dia sebelum. Sendiri berhati-hatilah tahun dia dan kehendak dia. Okey, 13. Menunjukkan satu sisi 4 titik E ialah persilangan AC dan BD. Okey, luas ABC sama dengan luas BCD. Lepas tu masuk maklumat AE 4, ABC 143, BCD sudut cakar. So di sini kalau tengok dia remind ini sudut cakar. Ingat kalau nanti kalau pakai petua sinus cari dia, pakai rumus luas cari sudut, kalau melibatkan sudut C sendiri ingat ambil jawapan sudut cakar. Biasanya ada, kalau tidak payah highlight. So soalan tanya apakah BCR? Terus mula dengan ini. Terus mula dengan ini. Dan kalau kamu tengok original segitiga ini, kita hanya ada 2 maklumat. 3 cm, 3.6 cm. So kita tak mungkin mula dengan dia. Sebenarnya kalau awak tengok mana-mana satu segitiga pun kita tak cukup maklumat. Sebab dia kali ini special dia. Satu maklumat di sini. Satu maklumat di... Oh ada segitiga ini cukup maklumat. Tapi tak ada kaitan dengan sudut ini tak boleh pakai. So kita gunakan rumus ini luas segitiga sama dengan luas segitiga. So cari luas segitiga, kamu samakan. Lepas tu tapak sudut. Itu je aku kata. Gunakan luas segitiga ataupun petua sinus, cari sudut. Ada 2 jawapan.
Dan soalan ini kita pilih jawapan kedua sebab soalan kata dia sudut cakar. Kalau soalan tak kata pun untuk soalan ini kita akan pilih sudut cakar. Sebab dalam gambar raja yang diberi oleh soalan, dia sudut cakar. Apa hati-hati. Pula A bayangkan A1 kalau awak ambil jawapan sudut tirus. Habis semua yang seterusnya. Okay. Lepas tu cikgu tanya CE. Okay, so idea siapa? Shikin So untuk CE, kalau kamu tengok CE, okay, CE di sini CE di sini. Kalau nak pakai segitiga ini, semua maklumat tak ada. Kita ada 3 cm aja. Okay. So Shikin pakai CA. Sebab segitiga ini ada banyak maklumat. Kita ada 2 sisi, ada 1 sudut ini. Kita boleh cari CA dulu. Lepas tu baru cari CE. Sebab ini tahu 4. Okay. So itu yang Shikin buat dia. Pakai petua sinus dapat CA. Lepas tu baru buat CE. Shikin, kalau boleh 2 tempat perpuluhan sebab kamu kena ingat jawapan ini memang jawapan bundakan. Okey jangan lupa. Okey, A3 cari panjang BE. So sekarang Shikin pakai segitiga mana? BAE. Segitiga atas ini. Segitiga ini. Kita ada 4, kita ada 2.8. Cikgu tanya BE, cikgu tanya ini. 2.8, 4, so Shikin. Kena cari benda lain dulu Okey, kejap cikgu lukis sana. Okey. Kita ada sini 4, sini 2.8. Apa lagi kita tahu? Lupa lah. Apa kita tahu? Ya. Cikgu ni pelupa ni. 2.8, 4. Itu je. Itu saja. So Shikin buat apa? 5.50, 5.50. Mana? Nanti cikgu compen buku saya kejap. Up down cikgu tak ingat kan. Cikgu soalan pagi sini 4, sini 1, 4, 3. Lepas tu pengiraan kita dapat sini 1.5, 5.50. Okay, so you pakai 5.50 AC per sin. Segitiga ABC Awak rujuk segitiga ABC. Okay, segitiga ABC Okay, kamu sendiri tengoklah. Okay, so go down saya tak ingat. 5.5 per sin 143, 3 per sin. Awak cari atas itu dulu Cari ini dulu Okay, so awak dapat dia 19.16. Lepas tu untuk cari BE, kamu pakai petua kosinus. Boleh Okay, so itulah Okay, B3. Okay, lakar segitiga. Lakar segitiga nanti Lakar segitiga, cikgu contoh di sini dulu Okay. AC sama dengan AC. So ini tetap Ini tetap. Ini tetap. BC tetap. BC tetap. Sudut BAC tetap. BAC tetap. Sudut ini tetap. Okay, yang tak tetap ialah garis ini Okay. Ezen kamu kena pakai pembaris Ini Shikin yang buat. Okay, tukar orang buat. Ini gambar Raja Shikin tapi cikgu nak tukar. Hari tu siapa buat salah? Adika buat salah ke? Adika yang buat salah ke hari tu? Okay. Okay, kita tukar orang. Haras. Tahu buat? Apa dia? Dia sudah left. So, okay, Shikin sudah buat, Adika buatlah. Okay, mana satu jadi tapak kita? Yang merah. Okay, yang merah jadi tapak kita. Okay, pusinglah. Cikgu tak boleh pusing di sini. Tak boleh pusing kah? Lebih susah. Okay, kamu pusing sendiri Merah jadi tapak kamu. So, pusat bulatan di mana?
Ini A, ini B, ini C. Pusat di mana? Siapa di atas sekarang? C. C. Okay. Jejari C pergi B. A ke C pergi B? C pergi. Okay. Ya, C pergi B sebab A sudut letak. So, inilah tempat awak lukis bulatan. So, adakah bulatan sentuh tapak awak sebanyak 2 kali? Tak. Tak. So, apa kena buat? Panjangkan. Okay, panjangkan. Okay. So, tempat jejari kita buat label. Apa nama tempat baru ini A tanda, C tanda, B tanda. Tempat baru ini. B. B sebab kita rujuk kepada titik asal pada lilitang itu. B tanda. Okay. So, Shikin buat punya betul lah Shikin buat punya betul Okay. So lepas itu cikgu tanya apakah kalau tengok bunyi dia pun nyatakan maka two mark maksudnya B1 1 mark B2 1 mark. So dia tak melipatkan lah. Tak mungkin lah kita nak pakai petua sino petua kosino. Benda simple je So dia tanya apakah sudut ABC. So kamu kena faham sebenarnya A tak bergerak. A tak bergerak, C tak bergerak. So yang cikgu tanya sebenarnya ialah A, B tanda C. So maksudnya yang cikgu tanya A, B tanda C, tempat ini. Tempat ini. So, Shikin tapak ini 143, sini 180, 37, kaki sama, sini 37. Itu saja. So, tulis jawapan 37. Ya. Okey, soalan terakhir. So, ini cukup padam lah. Hanya setakat uji boleh ke tak boleh. Sebab selalu kalau tengok jawapan memang semua orang boleh. Lukis sendiri lain ceritanya. Okay, soalan 15. C2 tak erti. Okay, tak apa. Okay, maksimum ini simbol dia melebihi kurang. So, inilah simbol dia. Minimum ini simbol dia. So, kamu berhati-hati di kali ini perangkat tahun lepas ada garis putus. Walaupun cikgu kata maths tambahan jarang uji garis putus. Tapi bukan tak boleh uji So, di sini ada perangkat dia. Okay. So, cikgu cek saja ketaksamaan. So, ketaksamaan itu betul lah. So, ini ada garis putus. Okay. Nanti kamu cek balik graf Graf pun okey, cikgu sudah semat. Okay. Untuk garis ini cikgu akan cek 80. 80. 80, itu tempat saya akan cek. Okay. Untuk garis ketiga itu memang senang lah. Cikgu akan cek 15 garis ufuk. Okay. Yang kedua itu cikgu akan cek 10 dan cikgu akan cek tempat ini 50, 40. Dan mesti garis putus. Okay. Dan untuk soalan ini tak ada perangkat kalau tak silap saya. Ada perangkat tak? Tak ada perangkat sebab Y semua di kiri dan positif. So macam buat dalam matematik lah lebih kecil sebelah bawah, lebih besar sebelah atas. So rantau kawan kamu betul lah. So dia cikgu cepat sangat. Okay, rantau kawan awak betul Okay, sekarang kita jawab C1 dengan C2 Okay. So C1, cikgu tanya apakah bilangan maksimum murid dari kelas B. Kelas B ialah Y. Maksudnya cikgu tanya Y maksimum ke minimum? Sudah. Y maksimum. Y maksimum maksudnya kita cari tempat paling tinggi. Boleh? Y minimum tempat paling rendah. S minimum paling kiri. X maksimum paling kanan. Sebab dia tak ada syarat lain. Okay. So di sini kita akan tengok tempat paling tinggi. Okay. Ada sikit masalah jawapan Okay. Sorry. Mana pergi sudah. Okay. Cuba tengok tempat ini. Tempat ini. Okay. Bila awak baca 34.5, 45. Tapi ini merupakan bilangan. So kita tak boleh ambil nombor perpuluhan kan. So Shikin ambil 35, 45. Shikin tengok balik 3. Shikin kan? Shikin ke? Atika? Atika. Oh, Atika. Tengok balik 35, 45 Pak ada dalam rantau ke?
Dia di sini kan? Di luar rantau kan? Boleh Atika? Boleh faham maksud cikgu kenapa cikgu kata dia di luar rantau? Kamu jangan tengok X saja, tak tengok Y. Ataupun tengok Y, tak tengok X. Okey, ha? So, titik apa yang sesuai? Tiga, empat. Okey. 3, 4. Empat. 3, 4, 4, 4. Sebab 3, 4, 4, 5 pun tak boleh kan? 3, 5, 4, 5, 4, 4 boleh. Okey. Sama ada awak baca 3, 4, 4, 4 pun boleh. 3, 4, 3, 5, 4, 4 pun boleh. Betul tak? 3, 5, 4, 4 di sini kan? So ya. Okay. 3, 4, 4, 4 di sini. Alah. Sudah sangat blur. Lebih kurang di sini. Dua-dua apa ada dalam rantau. Tak kisah mana satu. Sebab soalan minat dia ialah Y. Dan Y awak serupa. Kalau soalan ini minat dia ialah S, awak kena tengoklah. Kalau nak kecil ambil 3, 4. Nak besar ambil 3, 5. Tapi soalan ini minat dia ialah Y awak. So jawapan sepatutnya 4. 4, 4. Boleh ya? So itu dia. So sepatutnya 4 orang lah ya. Sentiasa ingat dok. Kamu mesti ambil titik berada dalam rantau. Jangan ambil di luar. Jangan ambil di luar. Okey. B, yang kata tak ada buat punya. Okey, kita baca. Semua murid mengikuti seminar ini perlu bayar yuran. Okey, kalau kelas B sudah bayar deposit RM4. Kelas A akan membuat bayaran penuh pada hari tersebut. Hitung baki bayaran yang perlu dibayar oleh setiap murid dari kelas B dengan keadaan bilangan murid dari kelas B adalah maksimum. So, bilangan kelas B adalah maksimum, maksudnya titik yang kita pilih tadilah. Dan jumlah kutipan hari itu ialah 400. So, maksudnya soalan ni memang lain biasa daripada itu. Betul ke? Jangan. Macam sangat luar biasa ni. Memang macam hari itu. Okey, so kalau sekarang titik apa yang kita pilih tadi ya? 3, 5, 4, 4, 3, 4, 4, 4. Mana satu sesuai ya? Jumlah kutipan hari itu ialah 14. Tadi 3, 4, 4, 4. 3, 4, 4. Ada pada kali putus itu ke? Adik kan tengok you punya graf sebab sini sangat blur sudah. Dia di dalam ke? Di atas garis ya? Dalam. Dalam ya? Tapi kalau cikgu cek nilai, persamaan ini ialah Y tolak X kan? Y tolak S sama dengan 10. Ini ngangang Y tolak S sama dengan 10. Sepatutnya di atas garis putus ini. Sepatutnya. Kalau dia berada di atas garis putus ini, cikgu tak boleh pilih dia sebab dia di atas. So, cikgu kena pilih ini. 3, 5, 4, 4. 3, 5, 4, 4. Kenapa titik maksimum dia 3, 6, 4, 4? 3, 6. Tak. Awak punya 3, 5, 4, 4. 3, 5, 4, 4. Garis awak tak tepat ko. Kejap. 80. Kejap. Ya, kamu jangan tengok opening. Sebab cikgu tengah pusing. Kejap, cikgu tengok kejap.
Atika, you lalu 80 dengan short tak? Tepat tak? Sebab kertas awak sudah kurung. Tepat. Tepat Tapi kalau ikut ini ialah S tambah Y sama dengan 80, sepatutnya 3644 akan berada di atas garis. Tapi awak punya tak. 3644 awak punya di luar. Tapi sepatutnya akan di atas garis. Kan? Tak apalah. Cikgu ikut awak punya 3544. Tapi kalau ikut pengiraan 3644 sepatutnya di atas garis tau. Sebab dia memenuhi ni S tambah Y sama dengan 80. Macam tadi kita buatkan. Kita nak tahu titik itu dilalui oleh garis ataupun tidak. Sepatutnya 3644 dilalui oleh garis ini. Tapi awak punya sebab kadang-kadang upload macam ni cikgu tak berapa nampak. Tak tahu mana silap you. Menipakan you tak lalu sharp. So tak apalah. Kalau ikut you sepatutnya you ambil 3545 3545. So kita sambung buat So soalan ini titik sama kita rujuk. Ayah, mana ni? Kecilkan. Titik sama kita rujuk. So kita masih rujuk kepada titik yang sama 3544. Ikut graf you lah. Okay. Sebenarnya laki tepat ialah 3644 Laki tepat ialah 3644. Okay, ini dia. Okay, dia kata jumlah kutipan daripada semua murid pada hari tersebut ialah 400. Hari tersebut maksudnya semua murid akan mengikuti perlu membayar yuran. Okey, untuk pelajar kelas B, kelas A. Ini yang X, ini yang Y. Okey, kelas B kena bayar deposit RM4. Kemudian tambah lagi tak tahu berapa. Okey, murid-murid dari kelas A pula buat bayaran penuh. Sekali bayar aja. Okey, dan dia bagi maklumat jumlah kutipan daripada semua murid. Jumlah kutipan dari semua murid pada hari tersebut ialah 400. Wah, cikgu pun kena fikir. Jumlah kutipan daripada semua murid pada hari tersebut ialah 400. Maksudnya mesti 35 darah ini tambah 4 darah ini sama dengan 400. Tapi dua-dua ini kita tak tahu. Baki bayaran yang perlu dibayar oleh setiap murid dari kelas A. Bilangan murid B adalah maksimum daripada semua murid ialah 400. Ada dua pemboleh ubah di sini. Dalam ayat ini, adakah dia membawa masuk mereka dua-dua bayaran yang sama? Tak ada kan? Kamu pilih PL lebih baik daripada cikgu. Tak ada kan? Tak. So, macam mana boleh kira? Oh, cikgu pun tak ada idea. Cikgu tengok skema. Skema. Skema dia. Oh, skema dia membawa masuk bayaran mereka sama. Cikgu salah faham ke cikgu punya BM? Kalau ikut skema, cikgu buat dulu
Kalau ikut skema, maksudnya ialah 400 ialah jumlah semua duit. Termasuk deposit. Dan bayaran dua ini adalah sama. Cikgu cek Maksudnya 35 bayaran yang sama. Katakan cikgu letak A tambah 44 orang kena bayar A tanpa RM4 sama dengan 400. Kamu cuba tekan untuk cikgu kejap. Dapat tak 3.2 di sini? Dapat? Dapat 2.84. 2.84 dia. Kalau tak ada tanpa 4, Dapat 5.06. apa maksudnya? Nanti tanpa 4 ialah 2.8. Kalau tidak ada tanpa 4 ialah 5.6. Nanti dia punya ialah A kali, oh ya, dia 35, saya 36. Sorry ya, kita bekerjasama sikit. Ubah kepada 36 dulu. Sebab cikgu nak faham, cikgu rasa cikgu tak faham maksud dia. Atika kira yang ada tanpa 4, Syikin kira kalau tak ada tanpa 4. Kalau 36. Kalau yang tambah 4 dapat 2.8. 2.8. Kalau 5.6 punya? Kalau 5.6. Kalau tidak ada tanpa 4? 5. 5. Pun tak sama dengan dia. Kita cuba kaji apa maksud. Cikgu tengok skema aja. Sebab cikgu rasa cikgu tak faham soalan ini. Dia punya skema. Cikgu ambil 36 lah supaya senang dengan skema. Nak tally dengan skema. Okay. Skema kata kalau ini 36. So dia kata 36 A tambah 4 tambah 44 A sama dengan 400. Kenapa A tanpa 4? Siapa yang bayar deposit? Cikgu salah faham. B yang bayar deposit kan? B yang bayar deposit. Kenapa A tak tambah 4? Tak apalah. Cikgu bagi masa cikgu kaji baliklah kalau tidak membazir masa kamu. Okay, so soalan 11A3 cikgu hutang kamu, 15C2 awak bagi saya temenung dia punya skema, baru cikgu terang, mungkin cikgu rekod pendek-pendek ke ataupun cikgu terang secara lisang lah. Okay, tak apa masalah saya. Okay, sorry lah ya.